أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 62. Muka surat 62, baris yang ke-9 daripada bawah. Surat 62, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian, jika mengetahui ia seseorang akan segala dosanya atas tafsil, atas satu-satu. Jika mengetahui ia seorang, kemudian jika mengetahui ia seseorang akan segala dosanya. Mengetahui ini dengan tafsil, dengan satu-satu. Tafsir ini satu-satu. Nescaya wajib atasnya, atas seseorang yang mengetahui akan segala dosanya atas tafsil, taubah daripada semuanya. Taubah daripada semuanya, semua dosa yang diketahui atas jalan tafsil. Taubah dengan satu-satu, dengan satu-satu. Dan tiada memadai oleh satu taubah saja bagi segala dosanya itu. Dan tiada memadai oleh satu taubah saja bagi segala dosanya itu, dosa yang diketahui atas jalan tafsil. Dan jika tiada teringat ia seseorang akan tafsil segala dosanya, atas tafsir segala dosanya, maka hendaklah berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, akan dosa, maka aku taubah kepadanya. Aku taubah daripadanya, daripada dosa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika mengetahui ia seseorang akan segala dosanya, dosa seseorang atas tafsil, atas satu-satu. Tafsir ini terperinci ataupun satu-satu. Nescaya wajib atasnya, atas seseorang yang mengetahui akan segala dosanya atas tafsir tadi ini, taubah daripada semuanya, semua dosa dengan satu-satu. Dan tiada memada oleh satu taubah saja bagi segala dosanya itu. Jadi kalaulah dosa tu kita tahu, kita ingat dosa kita secara satu-satu,
pernah tinggal semayang, pernah tinggal puasa, pernah terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah contohnya. Hak tu mengetahui, ingat segala dosa tu atas jalan tafsir wajib bertaubat semuanya dengan satu-satu, dan tidak memada oleh satu taubat saja bagi segala dosa itu. Nak bertaubat secara ijmal dipanggil. Ya Allah, ampuni olehmu ya Allah akan segala dosa aku ya Allah, akan segala dosa. Dah segala dosa tu tahu, ingat ke dak? Tahulah. Tadilah semayang ada tinggal, puasa ada tinggal, kemudian terbabit dengan dosa-dosa besar yang lain, kemudian pula tahu dan ingat hati bersifat dengan sifat riak, hati bersifat dengan sifat ujub, hati bersifat dengan sifat takabur, hasad. Tu. Lepas tu nak bertaubat secara ijmal dengan satu taubat sahaja tidak memada. Wajib bertaubat kepada Allah dengan satu-satu. Menyesal kerana dahulunya tinggal semayang, menyesal kerana dahulunya tinggal puasa, itu rukun utama taubah dia akan nyatakan kemudian. Kemudian menyempurnakan rukun taubah yang lain, qada semayang, qada puasa. Menyesal kerana dahulu cuai daripada mengeluarkan zakat, cuai daripada mengeluarkan zakat pada masa dahulu, menyesal. Kemudian menyempurnakan rukun taubah yang lain, kena kira balik zakat yang cuai, yang tidak dibayar pada masa dahulu tu, kena kira mula, bayar semula. Itu rukun taubah. Tapi rukun taubah yang utamanya adalah menyesal. Hati menyesal serta kita minta ampun dengan Allah secara satu-satu. Kita qada semayang, itu salah satu rukun taubah. Kita minta ampun dengan Allah. Dahulu kita tinggal semayang, di hari kita qada puasa, kita minta ampun dengan Allah. Dahulu kita tinggal puasa. Satu-satu. Kalau dosa tu dosa berpegang dengan akidah yang terpesong, kena taubah suku-suku, kena taubah satu-satu. Tidak memada oleh satu taubah saja. Taubah secara ijma dengan satu taubah saja. Padahal mengetahui, ingat, terdahulunya berpegang dengan akidah yang salah. Mana kena satu-satu. Menyesal di hati kerana terdahulu berpegang dengan akidah yang salah. Sekarang kita sudah berpegang dengan akidah yang sebenar. Azam pula di hati, dengan pegang sebenar ni kita akan kekalkan sampai ke mati. Ada ni. Satu-satu. Kalau kita mengetahui dan kita ingat. Tapi sebagaimana disebut sebelum ni lah, tanpa ilmu tidak ada bicara taubah. Tanpa didahulukan dengan ilmu tidak ada bahagian taubah. Bahkan tanpa belajar ilmu fardu ain, taubahnya macam mana? Di saat yang sama malaikat catat dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Di saat yang sama malaikat catat dosa besar kerana berpegang dengan akidah yang sesat. Di saat yang sama malaikat catat dosa besar kerana sembahyang hanya adah, tidak dihukumkan bersembahyang. Di saat yang sama malaikat catat dosa besar riak, ujub, takabur, tak ada lah taubat. Tidak kembali lagi kepada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lah timbul
kita taubah lama dah. Kita taubah lama dah dia kata. Tapi baru sedar pegangan salah. Tak taubat lagi lah. Dia kata, saya taubah lama dah Ustaz tapi kena-kena pegangan pun dah betul. Tak taubah lagi. Taubah lama dah tu maksud apa? Mari masjid tu lah lama dah. Mari masjid tu lama dah. Jadi mari masjid tu lah rukun taubah. Mari masjid tu rukun taubah lah. Kalau mari masjid untuk belajar ilmu fardu ain, taubah daripada dosa besar mengakali jahil fardu ain, memanglah kena mari masjid. Tapi kalau mari masjid, masjid tu tidak diadakan kuliah fardu ain, tu tak bertaubah pun lagi. Lama dah saya bertaubah, tapi baru sedar berpegang akidah yang salah. Baru sekarang fokus belajar fardu ain, tapi saya taubah lama dah. Tak kena dengan ayat, tak panggil taubah seumpama tu. Sebab baru menyadari berpegang akidah yang salah, baru nak mula nak fokus belajar fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, tapi saya taubat lama dah. Tak panggil taubat. Mari masjid tu lama dah. Tapi memanglah kena mari masjid sebab kita nak belajar fardu ain. Tapi masjid mana? Masjid yang menyediakan kuliah fardu ain. Tapi kalau masjid itu tidak menyediakan kuliah fardu ain, tak bertaubatnya lagi. Macam mana timbul ayat saya taubat lama dah? Mana kena sebut saya mai masjid lama dah. Baru tu. Tapi baru tahu pegangan saya salah. Baru je sekarang fokus nak belajar fardu ain. Sekaranglah baru bertaubat. Sebelum tu mari masjid lah. Sebab tua-tua dah, nak pergi ke mana lagi? Nak pergi tempat permainan orang muda-muda. Orang muda-muda kata, "Wacik kubur panggil dah wacik ni bukan tempat wacik dah sini ni. Tak kena dah wacik mari sini. Kita budak selesa orang tua mari sini. Masjid lah wacik tu pergi masjid Bukan bertaubah pun. Sebab apa? Sebab tak ada arah dah. Hak kawan-kawan tu ada di masjid. Tapi di masjid tu belajar ke tak fardu ain? Tak belajar, tak ada kelas fardu ain. Tak apa kalau kita beres dah fardu ain. Tiba-tiba fardu ain tauhid pun baru nak belajar, fardu ain fiqh baru nak belajar, fardu ain tasawuf baru nak belajar. Itu belum bertaubah, baru sekarang bertaubah. Bukan kata saya lama dah bertaubah Ustaz tak ada. Tak taubah pun lagi. Mana pokok pangkal balik kepada ilmu. Untuk kembali kepada pegangan yang sebenar, untuk kembali kepada ketaatan zahir yang sebenar, untuk kembali kepada ketaatan hati yang sebenar, untuk memelihara daripada pegangan yang salah, untuk memelihara daripada maksiat zahir, untuk memelihara daripada maksiat hati. Itu hak taubah. Itulah taubah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada jalan akhirah. Nak kembali itulah untuk jalan kembali ilmu. Tanpa ilmu tidak ada jalan kembali. Masih lagi berada dalam kesesatan, terutama sekali kesesatan pegangan. Masih lagi berada dalam keadaan malaikat sentiasa catat dosa besar, belum lagi kembali kepada jalan akhirah, belum lagi kembali kepada jalan akhirah. Ilmu, sebab itulah 3 ilmu tu hak tu tak ada tu. Hak tu tak ada jalan, tak ada jalan elok, tak ada. Tak sudah ngelik-ngelik lah, tak sudah buat alasan apa-apalah. Nanti sambil-sambil, nanti sambil-sambil, tak ada. Fokus fardu ain, fokus belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Masa itulah kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada jauh daripada Allah dengan pegangan yang salah, amal zahir batin yang salah, kepada jalan agama yang sebenar. Kita pun belajar. Lepas kita belajar, kita tahulah seumpama tu berdosa, maka wajib bertaubah satu-satu.
wajib bertaubat satu-satu. Kemudian jangan lupalah pembicaraan sebelum ni, kita berdosa lama dah. Kita tidak menyedari berdosa, makna kita tidak bertaubat. Sekarang menyedari, maka bertaubat bukan hanya bertaubat daripada dosa tu, bukan bertaubat daripada satu dosa yang lain pula, iaitu melambatkan taubat. Nak bicara kita minggu lepas. Sebab yang kita bertaubat ni dosa lama, sekarang baru kita sedar. Dosa lama sekarang baru kita sedar. Terkadang dosa lama kita sedar, tinggal semayang kita ingat sangat sebab semayangnya kemudian, tinggal puasa kita ingat sangat sebab puasanya kemudian. Jadi semayang molek-molek dah, puasa molek-molek dah, tapi taubat dak daripada dahulu hok tinggal semayang hok sedar tu. Hok dahulu tinggal puasa hok ingat tu, taubat ke dak? Dah tak taubat lagi ke? Dan kan sekarang ni semayang dah tinggal dah kan? Kan sekarang ni puasa dah tinggal dah kan? Dah taubat lagi ke hak dulu? Dah hak dulu memanglah tahu, ingat, sedar, tinggal semayang, tinggal puasa. Tu cerita dahulu. Kemudian semayang cukup dah, puasa cukup dah. Dengan semayang kemudian, dengan puasa kemudian, tinggal semayang, tinggal puasa dahulu, taubat dah nama dia. Sebab kita semayang dah sekarang, kita puasa dah sekarang, taubat ada rukun dia, melengkapkan rukun dia ke tidak. Rukun di mana pula? Ni kejahilan fardu ain. Nak kembali ke jalan agama macam mana? Sebab permulaannya taubat, rukun taubat pun tak tahu. Menyesal tak dahulu tinggal sampai 3 puasa? Menyesal. Sekarang sampai puasa dah tinggal dah? Memang. Lepas tu azam bulat di hati, tinggal semayang, tinggal puasa, tak buat dah. Tu rukun taubat dah tu. Menyesal, satu rukun taubat. Sekarang sudah tak tinggal dah semayang, tak tinggal dah puasa, rukun taubat yang kedua. Memang azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik. Dahulu tinggal semayang, dahulu dengan puasa tu tak akan buat semula dah, seumpama tu. 3 dah rukun taubat. Rukun taubat yang keempat, qada. Qada ke dak? Dak lagi, tak panggil taubatnya lagi. Tak panggil taubatnya lagi. Jadi kemudian baru qada. Sekarang baru taubat. Bukannya taubat daripada dosa tinggal semayang puasa, kena taubat daripada dosa kerana melambatkan taubat. Sebab sekarang baru taubat. 2 taubat asing tu. Satu taubat daripada dosa kerana meninggalkan semayang puasa dengan melengkapkan rukun taubat, qada semayang, qada puasa. Kena taubat daripada satu dosa yang lain pula, melambatkan taubat. Sebab apa? Sebab tak tahu rukun taubat, tak erti taubat tu apa dia. Jadi kita ni dalam belajar itulah kita bertaubat. Itulah dia taubat. Bahkan belajar tu sendiri pun rukun taubat. Kerana nak nak bertaubat daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dalam belajar itulah satu barulah sedar dosa seumpama tu. Baru sedar. Maka bertaubatlah di saat tu. Hak belajar tu bertaubat daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dalam belajar itulah kita mengetahui apakah dia dosa maksiat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dia ketaatan yang sebenar. Sembahyang yang sebenar ni macam mana? Berjemaah yang sebenar ni macam mana? Sebab dia ada syarat dan rukun. Sembahyang ada syarat dan rukun, berjemaah pun dia ada syarat-syarat dia untuk sah berjemaah. Maknanya barulah kita bertaubat, kita kembali kepada jalan agama yang sebenar, ilmu. Man la yutilbal ilm falaysa bitaib. Siapa yang tidak belajar ilmu, dia tidak ada taubah, tidak ada. Atau comel dalam kitab Minhajul Abidin tu.
Ilmu akabah yang pertama, taubah akabah yang kedua. Tapi ilmu tidak ada taubah. Mari susun. Ilmu akabah yang pertama, taubah akabah yang kedua. Kita nak mengetahui mana dosa, mana taat. Ni hak rukun taubah kita nak tahu. Rukun taubah hak simple pun tak tahu. Kalau dosa dengan Allah, berapa rukun taubah? Dosa dengan Allah berkait dengan fardu. Dosa dengan Allah berkait dengan kesalahan sesama anak Adam. Berapa kau rukun taubah? Tak tahu. Akhirnya beranggapan taubah ialah perbanyakkan istighfar. Taubah ialah sembahyang, perbanyakkan sembahyang sunat taubah. Perbanyakkan istighfar itu tuntutan yang sunat. Jangan tinggal. Sembahyang sunat taubah itu adalah sunat. Jangan tinggal. Tapi itu bukan rukun taubah. Lengkapkan rukun taubah. Lidah sentiasa istighfar, pahala besar. Tapi di masa yang sama melengkapkan rukun taubah. Tanpa melengkapkan rukun taubah, istighfar walaupun 1 juta 1 bilion pun tak panggil taubah. Kita semua maklum istighfar tu hukumnya sunat, taubat wajib ijma' ulama. Istighfar kita maklum hukumnya sunat. Kita lepas sembahyang kita istighfar. Makna dalam masa-masa yang lain lidah kita beristighfar. Kalau tanya semua orang, apa hukum kita istighfar? Sunnah. Semua kata gitu. Apa hukum taubah? Wajib ijma' ulama. Jadi kalau istighfar tu rukun taubah, istighfar hukumnya pasti wajib, bukan sunat. Tapi jangan salah faham. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Tapi kewajipan kitanya melengkapkan rukun taubah. Tapi nak melengkapkan rukun taubah ni, taubah daripada apa? Dosa apa? Dosa apa tu balik pada ilmu. Rukun taubah pun balik pada ilmu. Tapi dosa apa yang kita nak taubah? Balik kepada ilmu. Ini semua bicara ilmu belakang. Ni bicara bab ilmu berkaitan dengan taubah. Kalau kita dosa yang kita lakukan dahulu kita tahu atas jalan tafsir, wajib taubat atas jalan tafsir juga satu-satu. Tidak memada kita bertaubat atas jalan ijmal, melainkan dan jika tiada teringat ia akan tafsir segala dosanya, maka adalah ia berkata, ni memohon kepada Allah ni, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dosa, maka aku taubat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dengan Allah dosa-dosa yang kita tidak ingat, yang kita tidak sedari. Taubat dipanggil secara ijmal. Ni contoh. Dia belajar pondok, tapi kemudian sedikit. Jadi sebelum tu semayang pun tak cukup. Dia qada semayang, sentiasa menangis minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia istighfar mulut. Tapi rukun taubat, hati menyesal, dia qada semayang. Bila hati menyesal, maka dia pun mudah-mudah menangis minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ni mari daripada penyesalan. Penyesalan tu taubah. Penyesalan tu taubah. Kalau hati dia menyesal sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa taala, terimalah taubat dia. Sebab Nabi bersabda, at-taubatun nadamah. Taubah ialah menyesal. Itu taubah. Jadi macam menyesal saja rukun taubah? Tidak.
Tapi dipanggil rukun taubah yang mu'zam, yang paling besar. Macam Nabi SAW bersabda, Al-hajju Arafatah. Nabi kata, haji ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu je satu-satunya rukun haji. Kita maklum tidak, tapi itulah rukun haji yang paling mu'zam, yang paling besar. Lepas tu Nabi kata Al-hajju Arafatah, haji ialah wukuf di Arafah. Jadi faham satu rukun je? Tidak. At-taubatun nadamah, Nabi kata bermula taubah ialah menyesal. Satu je itu rukun? Tidak. Tapi rukun yang paling besar adalah menyesal. Daripada menyesal itulah dia istighfar, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, dia qada semayang, dia menangis minta ampun dengan Allah. Inilah orang yang bertaubat. Dalam dia belajar, masa kelas dia masuk kelas, habis kelas tak ada nak bersembang tak ada, naik atas pondok dia qada semayang. Dia qada semayang minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dia berpuasa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu dosa. Dosa mata minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa telinga pun minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu. Hak tak ingat barulah minta ampun dengan Allah atas jalan ijmal. Lepas tu duk tekan sangat bab ilmu tu. Orang kata macam mana pun dah ilmu. Itu permulaan dia, ilmu. Nak bertaubat, balik kepada ilmu. Nak bertaubat ni mana nak kembali kepada jalan akhirah, balik kepada ilmu. Ilmu pula kena susun molek. Jangan jember ikut suka gitu. Jadi macam tadilah, saya lama dah ustaz bertaubat, saya lama dah duduk masjid ustaz, dengar sok modal ustaz di masjid, tapi baru je sekarang sedar pegangan salah, baru je sekarang fokus belajar fardu ain. Dengar dah, taubat lama dah, main masjid lama dah, mana apa belum bertaubat. Belum bertaubat. Sebab apa? Dia tak fokus molek. Inilah hal paling besar sekali kepada orang yang menyampaikan ilmu agama. Sebab dia dereba. Kalau dereba tu songsang, habislah penumpangnya songsang. Sebab itulah mengajar ni adabnya sampai ke ada 17 dan kitab Sirrus Salikin. Belajar 7 je adab. Orang belajar muta'allim, orang belajar 7 adab je dan Sirrus Salikin. Tapi muallim guru 17 adab. Sebab apa? Dia dereba. Mana kalau dereba tu betul, walaupun penumpang tu tak ada hala tuju, maka jalan pun jadi betul. Ada ni. Dia tak tahu nak pergi ke mana penumpang ni. Tak tahu. Ikut dereba bawa lah. Awak nak pergi ke mana sebenarnya? Tak ada hala tujunya. Nak berjalan je. Tapi kalau dereba tu betul, selamatlah dianya, sampailah tempat tuju. Hak orang ni memanglah ada tempat ia nak tuju. Tapi derebanya songsang, sesak sampai ke penumpang, hak sebenarnya ada tempat nak tuju. Lepas tu siapa ke tak siapa lah penumpang. Sebab dia ambil dereba hak songsang, hak sesak. Kamu sebenarnya pergi ke mana? Saya nak pergi ke sini. Lepas tu kan kenapa tak siapa? Dereba pergi ke mana? Orang mengajar hak paling besar akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Orang mengajarlah yang akan dipertanggungjawabkan. Orang belajar bertanggungjawab atas diri sendiri. Kalau kita selamat kita orang belajar ustaz, orang mengajar kena, kita mukallaf. Orang belajar mukallaf kan, akil balik, kita tak balik lagi. Tak balik kita apalah.
Akil balik, akal comel siapa umur, bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi orang mengajar ni dia lagi besar tanggungjawab dia. Tapi orang belajar dia bertanggungjawab atas diri masing-masing. Dia mengikuti jalanan yang tak betul. Orang yang dituruti tak mengaku kenal dah daripada masyarakat. Tak mengaku dah. Saya belajar dengan awak, tak mengaku dah. Orang yang mengikuti jalanan yang salah, orang yang diikuti tu tak mengaku Sebab apa? Berat daripada masyarakat. Siapa nak mengaku? Maknanya orang belajar sendiri tanggung lah. Tapi yang mengajar, hak ni lah, hak akan dipertanggungjawabkan daripada masyarakat. Bukan mengajar ni satu kerjaya, bukan. Bukan mengajar satu kerjaya, satu sumber untuk kehidupan, bukan. Mengajar adalah satu tanggungjawab. Mengajar adalah satu tanggungjawab. Bila dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memikul satu tanggungjawab yang besar. Menyampaikan ilmu, itu tanggungjawab yang besar. Bila dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-bangga, akan dipersoalkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkan di hari akhir untuk menyempurnakan tanggungjawab. Adapun kalau ilmu pun tak ada, sepatutnya pergi belajar, dia buat pandai-pandai mengajar sebagai kerjaya hidup. Hak ni lagi berat lah ni. Orang yang ada ilmu menjadikan ilmu sebagai sebagai untuk diniagakan. Ni berapa? Tunggang apa? Dia niagakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia meniaga juga ilmu, tapi hak tiruan, hak palsu. Hak orang yang ada ilmu sungguh-sungguh, dia jadikan ilmu untuk dunia, dia meniaga dengan ilmu, berat daripada masyarakat. Ada orang yang jadikan mengajar ni sebagai ni sumber pendapatan, ilmu yang palsu, tiruan, itu lagi berat. Hak tiruan, hak palsu. Hak orang yang meniaga ilmu ni, dia ajar ilmu sebenar. Orang hak belajar tu dapat ilmu sebenar. Yang mengajar tu hak tak lepas daripada masyarakat, sebab dijadikan ilmu sebagai sumber perniagaan dia untuk dapat dunia. Tapi apa yang dia ajar tu betul ke salah? Betul. Tapi kalau orang yang jadikan mengajar sebagai sumber pendapatan, ilmu yang diajar tu palsu, tiruan, tu lagilah. Ada ni. Orang yang nak mengajar ni pula, dia tak boleh nak mengajar gitu. Dia kena ada tempat. Tempat tu pula yang jemput. Tempat tu pula yang jemput. Tempat tu pun sama juga. Yang jemputnya akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ada tanggungjawab. Kita akan dipersoalkan dan bertanggungjawab kita. Orang mengajar bertanggungjawab. Orang yang sediakan tempat untuk mengajar akan dipertanggungjawabkan. Kalau baik, besarlah ganjaran. Kalau tak kena dengan jalan, besarlah tanggungan, beban di hari akhirat. Lepas tu kalau kita ni tak tahu hala tuju, jangan pikul tanggungjawab. Pegang rumah Allah Subhanahu wa taala. Pegang masjid ni bukan satu kebanggaan. Sebab orang pegang masjid ni tak ada gaji. Ke macam mana sekarang? Ada gaji ke? Pengurusi masjid ada gaji, esu masjid ada gaji, bendahari masjid ada gaji. Tak ada gaji. Tak ada gaji. Khidmat, sukarela, guna tenaga, terkadang keluar duit poket pulaknya. Nak tambah. Ada ni. Jadi pegang masjid bukan satu kebanggaan, satu tanggungjawab yang besar. Tunaikan sesempurna mungkin. Tunaikan dengan sesempurna mungkin.
atau majlis ilmu molek, cari direbam molek, biar penumpang hok tak ada tahu hala tuju ni pun jadi hala tuju dia betul. Maknanya yang atur kuliah pihak masjid satu, dia cari direbam hok tu. Hok penumpang ni tak tahu ke mana sebenarnya. Alhamdulillah jadi betul jalanan dia. Ramai orang belajar dia tak tahu nak apa pun sebenarnya. Dia turut kawan dia, dia turut anak beranak dia, dia tak ada nak pergi ke mana dah, nak tupan dengar. Dia tak ada matlamat. Tak ada ahli tuju, cuma nak belajar je. Kemudian barulah sedar, hok ni yang sepatutnya kena belajar. Alhamdulillah belajar kena dengan jalan. Walau asalnya tak ada ahli tuju. Bukan orang yang ada ahli tuju pun terpaksa kena pergi tempat lain. Sebab apa? Di tempat dia masjid tidak menyediakan apa yang dikehendaki. Itu kata tu berat tu. Orang mengajar berat, orang yang mengaturkan program kuliah pun kena berdasarkan kepada ilmu. Kita kena jalankan tugas betul benar, akan dapat pahala yang besar pada hari akhirat. Tak kena kita tunaikan tanggungjawab, kita akan dibebankan dengan dosa pada hari akhirat. Tapi orang belajar ingat baik, bertanggungjawab atas diri masing-masing. Bukan boleh lepas tangan. Saya Ustaz nak belajar fardu ain. Lepas tu dah masjid tak hari guru fardu ain. Lepas tu saya nak pergi mana? Saya tunggu situ. Oh, dia salah ke masjid. Saya pernah jumpa gitu. Oh, jadi kalau tak ada situ tunggu. Hok keperluan tu tunggu. Macam ginilah. Kampung tu tak ada beras. Lepas tu tak makan nasi ya. Keperluan beras. Nak macam mana nak makan nasi? Macam beras tak ada. Dia pergi cari kampung lain tak beras tu. Dia pergi cari kampung lain beras tu. Sebab apa? Nasi tu keperluan. Kampung tak ada. Kena pergi cari lain lah. Ilmu fardu ain tauhid fiqh atas ni keperluan. Kena carilah. Tidak tunggu ke dinding masjid, ke tiang masjid. Macam seolah-olah kalau dia tak ada, dinding tiang tu terbalik. Duduk tunggu situ. Lepas tu dia salah ke masjid pula. Nak kan ustaz moga dia tak cari ustaz mengajar fardu ain, dia lah kena. Dia kena pula dah. Orang masjid lah kena bagi dia. Dah dia tak kena diri dia tu. Memanglah pihak masjid bertanggungjawab, tapi kita yang belajar bertanggungjawab atas diri sendiri. Oh, dia pelepah. Dia pelepah pada orang ngajar, dia pelepah kepada pihak masjid. Ada pula ustaz pada masa nanti hak ustaz-ustaz mengajar di sekolah tu, hak tak wis selesai fardu anak saya akan dakwa di pada masa. Oh, dia nak dakwa ustaz sekolah. Walau tu anak dia, bukan anak ustaz sekolah tu. Anak dia nak dakwa ustaz sekolah. Itu ustaz sekolah dah ajar fardu ain anak dia nak dakwa daripada masa. Sekarang ni anak siapa tu? Anak ustaz tu ke? Dah ustaz tu dipertanggungjawabkan. Betul? Dia dipertanggungjawabkan. Dah dia sebagai ayah, dia yang bertanggungjawab sebenar, bukan ustaz tu. Ustaz tu tolong je. Tapi ustaz tu pun dipertanggungjawabkan juga. Oh, senang dia nak letak atas ustaz sekolah. Dia sebagai bapa. Bukan kata Allah kena bertaubahlah dengan Allah sebab saya. Dok. Dia nampak orang lain. Ada pula hak isteri. Ustaz saya apa-apa hal pun saya akan naik atas belakang suami saya nanti. Naik atas belakang suami nak gimana makcik? Tersungkur daripada masya. Tersungkur ke mana makcik? Ke neraka dengan makcik-makcik masuk neraka kata. Dia nak marah ke suami dia sebab suami dia tak beri ilmu agama ke dia. Betul lah suami dia salah lah, tapi dia tu mukallaf, dia bertanggungjawab atas diri sini, kena pergi belajar lah. Kata makcik jangan ingat kepada suami makcik je. Suami makcik ni peringkat yang kedua. Makcik ada mak ayah. Suami makcik tak ayah ajar makcik ilmu agama. Mak ayah makcik ajar makcik ilmu agama. Suami makcik ambil wasiat dah.
Tapi suami makcik ambil makcik hak jahil kerana mak ayah makcik tak ajar. Lepas tu nak naik atas belakang mak ayah makcik, tersungkur di padang mahsyar. Dia nak puas suami dia je. Oh, dia nak mahu ke suami dia. Apa benda dia tak puas hati tak tahulah. Mungkin ada benda lain tak puas hati tu, dia capu je lah. Oh, dia nak kerabat atas belakang suami dia di padang mahsyar. Tak nak kerabat. Tak kerabat tau. Kerabat naik atas belakang lah. Kata tanya, naik atas belakang tu ke mana? Tersungkur di mana? Di padang mahsyar. Tersungkur di padang mahsyar ni ke mana? Ke neraka. Dan siapa masuk neraka? Kena belajar sendirilah kata. Sebab apa? Sebab diri sendiri mukallaf, akan bertanggungjawab atas diri sendiri. Yang suami tu lagi besar. Jangan lepas-lepas atas orang gitu. Tapi orang yang bertanggungjawab kena ingatlah, memang besarlah tanggungjawab. Kita nak balik pada jalan agama sebagai bekal hari akhirat. Lepas mati barulah menyedari bahawa kita tidak duduk atas jalan agama. Tu lewat dah lah, tadi nak kembali dah. Lepas tu belajar molek, susung ilmu molek, fadha'ain tauhid pekot tasawuf, kembali kepada jalan agama. Kita nak kembali taubah, kembali kepada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya balik pada umbi semula. Dan bahawasanya balik pada umbi semula. Atas tu, ketahui olehmu bahawasanya. Kembali situ. Dan bahawasanya ketahui olehmu bahawasanya diri taubah itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerana taubah. Taubah tu satu ibadah yang dijanjikan pahala. Yang mana taubah ni diampuni dosa. Diampuni dosa. Bukan hanya diampuni dosa, bahkan berpahala pula. Kita taubah ni kerana kita buat salah. Kita pun bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Allah ampuni dosa, berpahala pula. Pahala pula, ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib, bukan ibadah yang sunat. Ibadah yang wajib berpahala, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hilang seksa, kemudian ada taubat itu, maka iaitu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari seksaan, diserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala terima taubah, dan mudah-mudahan Allah ta'ala selamatkan kita daripada seksaan pada hari akhirah. Itu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima taubah, Allah lepaskan daripada siksaan, bukan menjadi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil sama sekali memungkiri janji. Tapi adakah menjadi kewajipan bagi Allah terima taubah dan diangkatkan seksaan daripada seseorang yang bertaubah? Bukan kewajipan kepada Allah, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah kepada Allah, tidak menjadi kewajipan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sangat-sangat rajak, sangat-sangat mengharap kepada keampunan Allah, dan sangat-sangat rojak, sangat-sangat mengharap selamat daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taruh zom, letak zom molek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubah dengan cukup syarat, dengan cukup rukun. Kita sangat-sangat mengharap Allah Ta'ala terima taubah
Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lepaskan kita daripada seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir. Pergantungan kita kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat Nabi, ikut ajaran Nabi selengkap-lengkapnya, secukup-cukupnya. Bukan hanya pada satu-satu bulan perbanyakkan selawat. Yang memang disunatkan sentiasa perbanyakkan selawat, terutama sekali malam dan hari Jumaat. Tapi yang menjadi kewajipan besar kita adalah mengikuti sunnah perjalanan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah. Bulan Maulud ni, buatlah program apa pun, tapi jalanan sunnah Nabi ikuti ataupun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada salah bulan Maulud kita menyuburkan kembali kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi bawa agama yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nabi bawa agama, kita ikut dak agama Nabi. Kita ikut dak agama Nabi. Kalau hanya cinta Nabi, cinta batang tubuh, agama tak ikut, itu cinta Abu Talib. Cinta akan kelahiran Nabi saja, itu cinta Abu Lahab. Ada ni. Abu Talib cinta akan Nabi, dengan nyawa dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikut Nabi ke tak? Tak. Ada kita macam mana? Cinta akan Nabi kerana Nabi bawa agama yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dengan kita mengikuti jalanan Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengharap akan rahmat dan keampunan Allah, kita mengharap akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berfirman Allah Taala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Taala kasih ia akan sekalian yang banyak taubah, orang yang selalu bertaubat, orang yang berakhir taubat. Orang yang banyak bertaubah ni memanglah kita tak lepas daripada dosa, sebab kita tak maksum. Sentiasa bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak taubah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian minggu depan tak ingat dah saat ni, cuti sekali. Sebab minggu depan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang buat program di Terengganu. Awalnya daurah di Pondok Bukit Jong, kemudian Tuan Guru akan keluar ke masjid-masjid. Dimulai dengan pagi kami pukul 9 pagi, insya-Allah 13 bulan, di Masjid Bukit Besar, Masjid Sultan Muhammad. Siang pagi tu program saya lah, diganti dengan soal jawab bersama dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Kemudian malam Jumaat 13 bulan malam tu Masjid Tokku, Masjid panggil apa? Masjid Cabang 3 tu lah, Masjid Tokku Tuan Besar. Ada kita dah. Kita panggil Masjid Tokku tu lah. Bukan Masjid Tokku Paluh no, Masjid Tokku Cabang 3. InsyaAllah malam Jumaat tu. Jadi untuk di masjid kita, Masjid Ladang ni, saya cutilah sekali untuk kita sama-sama dapat mengikuti program dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang di Masjid Tokku. Kemudian hari Jumaat pula pukul 9 pagi jugalah hari Jumaat di Surau Iman. Di Surau Iman pukul 9 pagi hari Jumaat. Kemudian malam Sabtu tu Tuan Guru akan bertolak balik ke Fatani. Malam tu Tuan Guru akan berhenti di Pondok Kerandang, pondok tempat saya mengaji dahulu.
Jadi saya minggu harapan tu di masjid Gunung Bila malam esok tu, minggu harapan tu tak ada jugalah sebab saya akan ikut sampai ke Pondok Kerandang je lah setakat tu. Kemudian duha hari Sabtu tu di masjid Masjid Ibrahimi apa di Pasir Putih. Tu cerita-cerita hala balik dah tu faham dah ni. Cerita hala balik lepas daripada duha pagi Sabtu di Masjid Pasir Putih tu, Tuan Guru akan balik ke Fatani. Jadi di Terengganu kita ni pukul 9 pagi kami Masjid Sultan Muhammad Masjid Besar, malam Jumaat Masjid Tauku. Jadi kita Masjid Ladang kita tangguh kuliah untuk sekali. Kemudian pukul 9 pagi Jumaat di Surau Iman. Pondok Kerandang tu itu cerita tambahan lah, itu cerita tambahan. Jadi insya-Allah minggu depan kita ada sekali maghrib dan juga isya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahmna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.